Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita tinggalkan dulu arena politik mungkin selepas kita penat berkempen, selepas kita menghabiskan masa dalam berpesta politik ini dan selepas kita menjalankan tanggungjawab, kita ingin bercuti pula. Dah hujung tahun, kita nak bawa sisi keluarga pergi bercuti. Tapi kita sudah pun pergi ke semua produk-produk pelancongan utama di dalam negara ini. Kita nak off the beaten path sikit. Kita nak pergi ke kawasan-kawasan yang mungkin terpencil sedikit tapi indah, cantik. Kita menginap desa. Jadi kenapa inap desa ni adalah merupakan satu produk yang semakin mendapat tempat di kalangan warga kota khasnya yang ingin keluar daripada concrete jungle yang kita semua sedang berada dalam keadaan tertekan senantiasa. Kita ingin keluar daripada belenggu duduk dalam kawasan bandar dan kita ingin melihat kawasan kampung dengan mata yang baru, dengan perspektif baru bersama sisi keluarga. Kita bersama dengan tetamu saya daripada Tourism Pahang. Kita tampilkan pengurus besarnya Encik Kamarudin dan juga timbalan pengurusi Homestay Pahang, Encik Zul. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya. Mengapa agaknya Encik Kamarudin produk inap desa ni begitu mendapat tempat dalam kalangan pelancong tempatan? Inap desa ni dia merupakan antara beberapa produk pelancongan lah. Di Malaysia ni dia dah wujud sejak daripada hampir lebih daripada 20 tahun. Jadi kalau kita lihat inap desa ni dia adalah merupakan tawaran kepada kemudahan penginapan alternatif lah bagi mereka yang berminat untuk berkunjung ke kawasan-kawasan desa, kawasan kampung, bagi mencari kelainan lah daripada tempat mereka sendirilah. Jadi bagi mereka yang berminat kepada aktiviti-aktiviti kampung bersama dengan masyarakat kampung, maka inap desa ni adalah merupakan pilihan. Pilihan kepada mereka yang mungkin daripada dalam dan luar negara. Encik Zul, kita nak dapatkan kepastian siapakah kumpulan pelancong terbesar yang selalunya menjadi penghuni di homestay-homestay di seluruh negeri Pahang. Okey, terima kasih Cik Darren. Penghuni-penghuni yang datang, yang mengunjung ke inap desa dan homestay itu kebanyakannya dari domestik. Domestik yang berada di dalam Malaysia dan macam saya di Cameron Highland kebanyakannya di foreigner lah daripada pelancong antarabangsa. Tapi antarabangsa ni dia lebih kepada untuk yang shift budget dia tu, dia duduk lebih daripada tempat yang suasana lah. Ada setengah tu dia duduk di inap desa. Dia inginkan kelainan daripada tu untuk merasa culture di kampung-kampung. Kita pakai kain pelikat, kita makan duduk bersila, kita makan apa yang kita ada di inap desa. Itulah yang pelancong-pelancong yang berminat datang ke inap desa tu. Kebanyakannya yang datang ialah domestik. Ya, kita melihat daripada visual-visual yang sedang kita paparkan di skrin, mereka juga mencari suasana yang foto friendly untuk mereka rakam gambar dan kenangan. Jadi pengusaha-pengusaha inap desa, produk-produk inap desa ini juga perlu menjaga kawasan-kawasan yang menjadi produk pelancongan ini supaya dapat menarik lebih ramai pelancong. Jadi apakah sebenarnya kos yang perlu kita ambil kira dari segi setiap seorang pelancong dan bagaimana untuk mereka menimbang tara di antara produk-produk yang sedia ada, produk-produk pelancongan yang terkemuka di seluruh negara dan juga produk inap desa. Bagaimana untuk membuat perbandingan itu? Encik Zul. Okey, untuk perbandingan daripada dia punya harga yang untuk inap desa tu kita masukkan sekali dengan untuk kos kita untuk mentadbir urus inap desa tu kerana kita perlukan inap desa ni keselesiaan yang kita perlu bagi kepada pelancong yang datang bermakna dia akan kembali lagi selepas dia balik, dia akan ceritakan kepada rakan-rakan dia di inap desa ni bukanlah inap desa yang dia orang pandang selama ini yang biasa-biasa. Inap desa pun berkata dia orang tu bertaraf hotel lah, tapi suasana kampung macam yang pengurus besar cakap tadi, biarpun dia apa tapi benda tu sesuai untuk kita jual pada pelancong-pelancong di dalam dan luar negara lah. Daripada pihak Tourism Pahang, bagaimana aktiviti pemasaran untuk produk-produk inap desa dijalankan? Kita sejak dari wujudnya inap desa ni, kita membantu untuk mempromosikanlah
produk pelancongan berasaskan penginapan inap desa ni melalui penyertaan dalam pameran-pameran antarabangsa, pameran-pameran pelancongan yang dijalankan di seluruh negara lah. Dan selain daripada itu juga kita juga mempromosikan produk ini melalui laman web kita lah. Dan kalau melalui di Motek dia ada satu dia panggil Jom Homestay, dia panggil Jom Homestay. So daripada situ kita mempromosikan produk-produk pelancongan berasaskan inap desa ni. Selain itu juga kita menerbitkan risalah-risalah untuk kita letakkan di pusat-pusat penerangan pelancongan yang terdapat di seluruh negara. Di samping kita juga membekalkan brosur-brosur kita ini kepada pihak Tourism Malaysia yang berada di luar negara lah. Sebab kita mempunyai, sebenarnya homestay ni dia ada pasaran yang tertentu lah. Khususnya bagi pasaran Jepun, bagi pasaran Eropah. Memang berminat dengan aktiviti yang melibatkan komuniti di luar bandar ni lah. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang dipaparkan di skrin, aktiviti-aktiviti seperti mencanting batik, dan juga menghasilkan produk-produk desa tu juga diberikan. Dia bergantung kepada kreativiti pengusaha ataupun pengurusan di homestay itu sendirilah. Bagi kalau di Pahang sendiri kita ada banyak produk pelancongan yang boleh diketengahkan melalui inap desa ni. Untuk turism Pahang, di manakah dikenal pasti sebagai pusat utama untuk aktiviti inap desa? Semua mungkin orang lupa bahawa sebenarnya inap desa ni dia bermula pada Pahang, di kampung Desa Murni di Temeloh, dan seterusnya beberapa kampung lain lah di Kuala Medang, di Kuala Lipis. Kita ada di Cameron Highland macam Tuan Zul beritahu tadi, di Cameron Highland. Sebab Pahang ni agak unik lah, sebab homestay kita ni terletak di kawasan-kawasan yang yang sangat menarik, di tanah tinggi, di pantai, di sungai, di kampung-kampung pedalaman, di taman negara. So kita banyak. Kita ada di Pahang ni kita ada 16 lokasi. Pahang ada 11 daerah, kita ada 16 lokasi homestay yang melibatkan hampir 330 peserta rumah. Ini uniknya Pahang ni, kerana kami menawarkan produk pelancongan berasaskan Indonesia ni di kawasan yang bercuaca dingin, di Cameron Highland, di Janda Baik, di Bukit Tinggi, di Bentong. Jadi kalau kita nak pergi ke destinasi-destinasi pelancongan inap desa di negeri lain ada, tapi di Pahang ni dia ada sedikit kelebihan sebab Pahang ni besar dan kita mempunyai kawasan pelancongan yang sangat banyak lah. Jadi kita boleh melancong di sekitar Pahang dan menikmati kepelbagaian suhu. Ya, betul. Selain daripada itu, kita juga boleh nikmati kepelbagaian makanan seperti yang kita lihat tadi. Cik Zul, apakah sajian-sajian utama, menu-menu di homestay? Okey, terima kasih Cik Adrian. Kita menu-menu yang kita sediakan di setiap homestay dia terpulang kepada keadaan setempat yang kita boleh yang boleh kita fikirkan. Sekarang okey, kita macam di Kuantan kita makan apa ni? Sata. Okey, kalau kita pergi Rompin kita makan udang galah, gulai rumah. Udang galah. Lepas tu kalau kita pergi ke Cameron Highland makan nasi lemak strawberry, makan strawberry coklat, celup coklat. Yes, lepas tu kita pergi Kuala Medang, sambal hitam, ikan kita pergi ikan patin, tempoyak di Temeloh. Sebenarnya makanan-makanan ini terpulang kepada keadaan homestay setempat. Produk yang kita keluarkan semasa berada di situ. Nasi lemak strawberry. Yes. Kalau di sambal dia ada strawberry ke macam mana? Sambalnya strawberry. Kalau di Bera kita ada, kalau di Pahang ni popular dengan patin. Tapi kalau di Bera dia ikan baung. Ya, baung. Baung tempoyak. Sangat popular lah di kawasan Bera. Dan begitu juga kalau di sebelah Raup kita ada sambal hitam. Kita ada gulai keladi kemaham. Kita ada nasi kebuli. Jadi semuanya ditawarkan oleh pengusaha bergantung kepada pakej yang dibeli lah. Pakej yang itu yang pasal apa? Yang nak tambah sikit pada Cik Abang itu pasal kita punya Pahang ni luas. Lepas tu kita banyaklah produk-produk yang setempat yang kita boleh tonjolkan. Itu kita ibaratkan di Pahang ni dia unik sikit. Macam saya di Cameron Highland, homestay Kampung Taman Sedia, homestay di tempat cuaca yang dingin. Satu-satunya di Malaysia. That's why kalau
kita banyaklah pelancong-pelancong domestik ini yang hadir yang untuk menikmatilah sambil menikmati cuaca yang sejuk dan menikmati yang macam pengurus besar tourism bagi tahu sambal stroberinya dengan nasi lemaknya dengan strawberry coklatnya dengan skonnya. Skon pun ada. Skon pun Wow. ada. Nasi lemak dengan skon. Ya. Itu uniknya homestay Negeri Pahang. Kombinasi yang begitu menarik. Skon selalunya dimakan minum petang selalunya. Minum petang, yes. Jadi tetap menjadi tradisi di Pahang. Sarapan dengan nasi lemak, minum petang dengan skon. Yes. Makan malam kita cuci mulut sikit dengan strawberry coklat. Wow. Yang di Pekan kita ada puding diraja. Puding diraja. Yes, itu Opor pekan. Itu memang top lah. Jadi kalau kita lihat semuanya disediakan oleh pengusaha tempatan anak jati Pahang. Yes. Jadi sudah pasti resepinya juga adalah resepi asli. Yes. Jadi memang kena dengan cita rasa masyarakat Pahang dan sekiranya anda berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut di mana untuk mendapat informasi tentang semua homestay dan persiapan serta menu dan aktiviti yang boleh dijalankan. Maklumat berkaitan dengan kawasan inap desa yang terdapat di Pahang ni boleh didapati daripada laman web kita lah, Tourism Pahang. Begitu juga daripada Motek lah yang kata Jom Homestay. Jom Homestay. Dan laman web yang disediakan oleh pihak persatuan. Pihak persatuan. Dan selain daripada itu juga, kita juga boleh mendapatkan maklumat daripada pusat-pusat penerangan pelancongan yang terdapat seluruh negara lah. Di Kuala Lumpur pun ada, di setiap negeri pun ada. Dan begitu juga di luar negara, maklumat berkenaan dengan aktiviti berkaitan inap desa ni ataupun juga kampung stay ataupun homestay ni memang kita boleh dapat dengan mudah lah. Di laman-laman web, laman-laman sosial yang ada, yang terdapat. Walaupun saya jangkakan selepas musim pilihan raya ni ramai yang nak bercuti sebab dah tension habis. Diorang dah. Sekarang ni penuh dah ni. Sekarang dah penuh. Sekarang pun dah penuh. Dah penuh. Saya baru nak cakap lepas ni akan lebih penuh tapi mungkin sudah sampai tahap penuhnya. Sebab kita menjangkakan cuaca tidak menentu dan ada 3 fenomena cuaca. Fenomena air pasang, fenomena La Nina dan juga fenomena musim tengkujuh diakibatkan angin monsun timur laut. Jadi adakah kawasan-kawasan inap desa terjejas akibat daripada fenomena-fenomena ini dan bagaimana pula amaran-amaran yang akan dikeluarkan nanti? Ialah ada kawasan-kawasan yang sememangnya menjadi lokasi boleh bukan dikata lokasi tetap lah. Kalau sekiranya berlaku musim banjir ni dia akan naik lah, macam contoh di Pekan, di Jerantuk, di Kuantan sendirilah. Oleh kerana pun tidak terlibatlah dengan kawasan-kawasan homestay kita ni. Dan musim tengkujuh ni juga ada juga bagi kawasan di Tanah Tinggi di Cameron Highland ada juga berlakunya. Walaupun tidak banjir tetapi berlakunya keruntuhan tanah-tanah runtuh, kawasan terputus disebabkan oleh pokok tumbang dan sebagainya lah. Walaupun kerajaan negeri Pahang telah pun bersiap sedia dengan segala kita punya pasukan kita lah untuk memastikan bahawa musim tengkujuh ni dapat ditangani lah, dapat diurus dengan baik lah. Sekiranya ada pengusaha-pengusaha homestay yang ingin menyertai aktiviti-aktiviti secara bersama, menjadi persatuan dan sebagainya, apakah cara-cara dan syarat-syarat yang dikenakan terhadap setiap pengusaha homestay sebelum menjadi ahli? Okey. Dalam untuk kita memanggil dan untuk dia join dalam homestay, setiap homestay, kita mesti ada kelulusan daripada pihak Motex dan benda ni mengikut piawaian yang Motex tetapkan. Baru boleh dia menyertai kita dan kita memang galakkan selagi seberapa ramai yang untuk menyertai homestay itu memang kita alu-alukan. Pasal ini mengalahkan salah satu daripada kita untuk untuk kita menambah pendapatan orang inap desa. Dan sememangnya ia adalah merupakan aktiviti yang sangat istimewa bersama sesi keluarga. Pengalaman yang mungkin tidak dapat anda perolehi di tempat-tempat lain. Sekali lagi kita mungkin wawarkan kepada semua pelancong domestik supaya datang menginap desa. Datang menginap. Kita Negeri Pahang ni sangat mengalu-alukanlah kehadiran pelancong, sama ada pelancong tempatan, pelancong daripada negeri-negeri jiran ataupun dengan negara jiran lah, untuk datang ke Negeri Pahang. Sebab Pahang ni kita menawarkan satu kelainan dalam aktiviti. Kita ingin menawarkan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan budaya, adat resam, makanan yang disebut tadilah.
Dan begitu juga kita ingin menawarkan satu tarikan pelancongan yang menjanjikan ketenangan, menjanjikan orang kata sesuatu yang akan menjadi simpanan dalam kenangan kita betul. di kemudian hari lah. Untuk anda yang ingin mendapatkan informasi yang lebih tepat, lawatilah Tourism Pahang di semua portal-portal rasmi mereka dan juga MOTAK iaitu Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia untuk mendapatkan maklumat tentang tempahan dan sebagainya. Terima kasih. Ada satu lagi kita ingat kita nak menjemputlah bagi masyarakat khususnya di Lembah Kelang ini untuk hadir ke Karnival Homestay Malaysia peringkat negeri Pahang di Temerloh yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 lagi 2-3 November hari yang akan datang ni. Tak jauh mana. Kita menjanjikan aktiviti yang menarik lah. Tak jauh. Tak jauh dalam 1 jam sahaja daripada dengan menggunakan Lebuh Raya Pantai Timur. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Kamarudin. Terima kasih Encik Zul kerana sudi bersama kami dan